Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan slide tugasan 1 GIST 1082. Nama diberi Aina Batrisha binti Azhar dari unit PM3 PPI SMP SEM 2. Seterusnya saya Zuriatul Afika Karmila binti M. Nazri daripada unit PM3 PPI SMP semester 2. Dan saya Nurul Ildina binti Muhammad Tamizi dari unit Bahasa Melayu 3 PPI SEM 2. baiklah, saya akan membentangkan slide tersebut. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan kami. Kami telah memilih tajuk 2.1 iaitu Kemelesetan Ekonomi Global pada tahun 2008 sehingga 2009. Antara intipati pembentangan kami pada hari ini ialah punca krisis kewangan, krisis di beberapa negara serta implikasi krisis kewangan kepada Malaysia. Baiklah, yang pertama kita akan melihat punca krisis kewangan. Yang pertama, masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat. Masalah ini bermula pada pertengahan tahun 2007 setelah kualiti aset subprima mulai merosot. Krisis kewangan global yang besar mulai berkembang daripada masalah ini pada separuh pertama tahun 2008. Kegagalan institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama telah menyebabkan pasaran bank dan kredit di pusat kewangan seluruh dunia dibekukan. Seterusnya, di bawah masalah kewangan Amerika Syarikat ini, sekejap mula-mula. 1, 2, 3. Terdapat 3 punca yang menyebabkan masalah kewangan di Amerika Syarikat. Yang pertama ialah penurunan kadar faedah pinjaman. Penurunan kadar faedah pinjaman ni berlaku sebab beberapa polisi penting telah dilaksanakan oleh Amerika Syarikat melalui Rizab Persekutuan iaitu Federal Reserve sebelum krisis ini meletus. Yang kedua, peningkatan nilai hartanah di Amerika. Peningkatan nilai hartanah telah berlaku kerana penurunan kadar faedah pinjaman yang mendadak. Hal ini menyebabkan permintaan perumahan mulai tinggi. Namun permintaan ini tidak bertahan lama kerana pasaran gadai janji telah menyebabkan krisis subprima berlaku. Yang ketiga, kejatuhan harga sekuriti gadai janji. Kejatuhan harga sekuriti gadai janji ini disebabkan oleh kejatuhan harga rumah secara mendadak pada 2006 sehingga pasaran kewangan seluruh dunia terjejas. Seterusnya, punca kedua yang menyebabkan krisis kewangan ialah peningkatan harga minyak. Harga minyak mentah yang meningkat sehingga $147 pada Julai 2008 juga telah menyumbang kepada kemelesetan ekonomi. Kos bahan makanan yang berfungsi sebagai sumber alternatif petroleum biofuel, inflasi global dan krisis kredit turut meningkat. Hal ini telah membawa kepada bankrupsi bank utama dunia, peningkatan pengangguran dan kemelesetan ekonomi global yang berlarutan. Gambar ni kita boleh tengok peningkatan harga minyak. Seterusnya, punca krisis kewangan yang ketiga iaitu kadar inflasi. OECD Outlook
iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development telah mengeluarkan laporan kadar inflasi global yang tertinggi pada Februari 2008. Okey, macam dapat dalam berdasarkan rajah yang saya telah lampirkan ni, kita dapat tengok pada tahun 2008 dan 2009 dia agak tinggi dari kebiasaannya. Punca berlakunya inflasi dunia ialah lebihan penawaran kewangan, pertumbuhan hasil dorongan kecairan negara Asia, spekulasi kegagalan pertanian, peningkatan kos import daripada China dan peningkatan permintaan makanan serta komoditi dari beberapa negara. Seterusnya saya serahkan kepada Iltina. Seterusnya, kita lihat kepada krisis di beberapa negara. Krisis kewangan global yang juga dikenali sebagai krisis subprima telah memberi impak yang mendalam dan berpanjangan kepada ekonomi global. Hal ini demikian kerana ia melibatkan isu kredit, isu kewangan dan tahap risiko yang berlebihan di kalangan bank, institusi kewangan dan firma-firma pelaburan utama dunia yang kebanyakannya ibu pejabat dalam kalangan negara-negara maju di Eropah. Krisis subprima secara langsung melibatkan sektor harta tanah kediaman di Amerika Syarikat yang telah mengalami kenaikan harga yang ketara semenjak tahun 1997 sehingga tahun 2006. Seterusnya, disebabkan sektor harta tanah merupakan sektor yang terpenting di dalam ekonomi sesebuah negara dari segi perbelanjaan pengguna, jumlah wang dalam sistem ekonomi negara dan penggunaan sumber tempatan. Projek harta tanah kediaman akan memberi impak yang negatif kepada sektor negara tersebut. Oleh hal yang demikian, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Mari kita lihat 4 buah negara yang mengalami kemelesatan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009, iaitu Amerika Syarikat, Iceland, United Kingdom dan Jepun. Yang pertama ialah Amerika Syarikat. Antara punca Amerika Syarikat mengalami krisis ekonomi disebabkan oleh kegagalan beberapa bank utama yang memberi petunjuk bahawa kemelesatan ekonomi akan berpanjangan dan terburuk semenjak Perang Dunia yang Kedua yang bermula pada awal tahun 2008. Oleh hal yang demikian, kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan US dollar sebanyak 700 bilion sebagai plan pemulihan ekonomi dan juga usaha menyelamatkan beberapa bank utama dan 3 gergasi pengeluar kereta mereka iaitu Ford, Chrysler dan GM. Seterusnya kita pergi kepada negara yang kedua iaitu Iceland. Di negara ini, krisis ekonomi berlaku disebabkan nilai mata wang Iceland, krona, menyusut sebanyak 40% berbanding euro dan mengalami inflasi pada kadar 14% dengan kadar bunga meningkat sebanyak 15.5%. Susut nilai ke atas krona memberi tekanan kepada bank-bank mereka memandangkan mereka amat bergantung kepada hutang luar negara. Tanpa campur tangan kerajaan, bank di Iceland tidak mungkin berupaya untuk terus wujud atau menghadapi suasana bankrupt. Dalam usaha menangani keadaan sedemikian, kerajaan mereka sedang mengambil beberapa langkah seperti meminjam dari negara luar, mengambil alih aset bank. Yang ketiga, memaksa bank-bank merge atau menjual subsidiari mereka di luar negara. Dan yang terakhir ialah kerajaan meluluskan 400 juta kepada bank terbesar mereka, Kaupthing, untuk dipulihkan. Walaupun begitu, Perdana Menteri United Kingdom akan mendakwa kerajaan Iceland kerana enggan membayar pampasan kepada lebih 300,000 pendeposit United Kingdom yang hilang wang mereka di bank kedua terbesar Iceland, Landsbanki. Kini, KDNK Iceland berkemungkinan menunjuk hampir 10% kesan dari
krisis dan berhadapan dengan kemelesetan ekonomi yang luar biasa. Seterusnya, kita lihat kepada negara yang ketiga, iaitu United Kingdom. Antara perkara yang menjejaskan ekonomi di negara ini adalah kerana kenaikan harga minyak dan krisis kewangan. Kesannya, harga rumah kediaman di United Kingdom akan terus jatuh sehingga penghujung tahun 2010. Oleh itu, ekonomi United Kingdom hanya akan tumbuh 1.5% pada tahun 2008 dan 1% pada tahun 2009. Tambahan pula, keyakinan pengguna sedang berada pada tahap terendah semenjak 1996, kadar inflasi berkemungkinan melepasi 4% dan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif pada awal tahun 2009. Dengan demikian, United Kingdom akan membawa kemelesetan ekonomi yang berpanjangan. Bukan itu sahaja, malah bilangan yang tidak bekerja meningkat dari 81,000 kepada 1.92 juta menjelang tahun 2009, dan ini merupakan bilangan terbesar semenjak tahun 1999. Seterusnya, negara yang terakhir ialah negara Jepun. Negara Jepun iaitu ekspor dari Jepun berkurangan buat pertama kali dalam 5 tahun. Amerika Syarikat negatif 15.4%, manakala Kesatuan Eropah 11.3% dan terdapat peningkatan dalam import mereka. Ini telah mengurangkan lebihan perdagangan Jepun sebanyak $1.28 bilion, kejatuhan sebanyak 90% berbanding tahun 2007, dan dipercayai Jepun susah tergolong di antara negara yang sedang mengalami kemelesetan ekonomi. Itu sahaja berkenaan dengan krisis di beberapa negara. Maafkan saya. Nampak tak? Nampak? Okey, saya teruskan ya. Okey, 2.1.3, implikasi krisis kewangan global kepada Malaysia. Yang pertama, perdagangan luar. Aset kewangan mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan. Hal ini kerana negara Malaysia memakan ekonomi yang sangat terbuka. Kesan kepada kemelesetan global begitu dirasai oleh sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Kesannya mula memberi kesan kepada ekonomi Malaysia pada suku keempat 2008. Ekspor dan pengeluaran perkilangan masing-masing menurun sebanyak 7.4% dan 11.1%, manakala perdagangan dunia jatuh dengan ketara kepada 28.6%. S208 titik bertindih negatif 7.4% dan telah menjejaskan ekspor dunia termasuk Malaysia. Ekspor kasar Malaysia merosot sebanyak 20% pada suku tersebut. 08 titik bertindih negatif 7.4% serta menjejaskan aktiviti pengeluaran. Yang kedua, pelaburan. Yang pertama, akhir tahun 2008, momentum pertumbuhan ekonomi mula perlahan dan hanya meningkat hanya 0.1% dalam suku keempat, terutamanya sektor pembuatan yang mengucup sebanyak 8.8%, berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Yang kedua, sentimen perniagaan merosot dengan ketara. Malaysia kendali ke fasa kemelesetan dengan KDNK mengucup sebanyak 1.6% pada tahun 2009. Yang
Ketiga, sektor pekerjaan. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh kebanyakan syarikat ialah dia mengurangkan kos pekerja dengan membekukan pengambilan pekerjaan dan memulakan pengurangan gaji, waktu kerja lebih masa dan seterusnya memberhentikan sebahagian daripada pekerja. Ini sebagai tindak balas terhadap kemerosotan ketara ekspor dan aktiviti pengeluaran. Jumlah pemberhentian pekerja meningkat kepada 12,590 orang pada suku pertama berbanding dengan suku tahunan sebanyak 3,873 orang dalam 2005 hingga 2008, terutamanya pekerja perkilangan. Oleh itu, kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2009. S4 2008 titik bertindih 3.1%. Yang keempat pula, bursa saham. Pada bulan Januari tahun 2008, pasaran saham tempatan mengalami kerugian hampir RM300 bilion ekoran daripada masalah ekonomi Amerika Syarikat. Kejatuhan penanda aras indeks komposit Kuala Lumpur IKKL di bawah 900 mata pada masa itu merupakan petunjuk utama menandakan Malaysia mula menerima tampias daripada krisis kewangan global. Salah satu inisiatif kerajaan untuk mengawal masalah ini adalah dengan mengumumkan pakej rangsangan fiskal berjumlah RM67 bilion bagi menggerakkan aktiviti ekonomi serta pelaksanaan projek-projek infrastruktur. Maka, kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi menjayakan pakej rangsangan ekonomi bagi menggerakkan ekonomi. Impaknya telah mendorong pemulihan sentimen perniagaan dan pengguna di samping pemulihan beransur-ansur ekonomi global turut menyokong ekonomi Malaysia. Bahkan secara tidak langsung memberikan sokongan kepada aktiviti domestik. Tuntasnya, Malaysia telah berjaya menangani masalah yang timbul akibat krisis ekonomi ini dengan memperkenalkan pelbagai langkah dalam usaha menerima impak kemelesetan ekonomi yang melanda. Kesan krisis kewangan global terhadap Malaysia juga. Yang pertama, permulaan krisis, Malaysia cuba mengekalkan mata wang asing yang ada di dalam negara, melibatkan kos yang tinggi kerana kadar pertukaran mata wang berubah. Pelabur hilang keyakinan untuk melabur modal mereka di Malaysia kerana bimbang akan mengalami kerugian. Kekurangan pelaburan asing akan menjatuhkan ekonomi negara dan seterusnya merosotkan nilai ringgit Malaysia di bank negara. Yang kedua, projek infrastruktur mega berjumlah lebih RM6 bilion seperti Highland Highway, Kuala Lumpur Liner City dan empangan hidroelektrik terpaksa ditangguhkan. Projek yang telah dilaksanakan separuh jalan terpaksa dihentikan. Akibatnya, para pekerja terpaksa dikurangkan dan atau diberhentikan kerja bagi mengurangkan kos yang ditanggung oleh kerajaan. Kerugian negara bertambah akibat tidak mendapat keuntungan daripada projek yang berjalan sepenuhnya. Yang ketiga, pertambahan bilangan syarikat yang besar maupun kecil ditutup akibat dibebani hutang yang banyak dan bertambah. Pengangguran meningkat secara mendadak. Guna tenaga penuh iaitu kadar pengangguran kurang daripada 4% dalam sebuah tidak terhasil dan tercapai. Kekurangan cukai langsung iaitu cukai pendapatan perseorangan yang dikenakan pada pendapatan seorang serta cukai pendapatan syarikat iaitu cukai yang dikenakan daripada hasil syarikat menyebabkan hasil negara berkurang. Yang keempat, kejatuhan ekspor dan harga komoditi. Pertumbuhan KDNK meningkat perlahan. Peningkatan perbelanjaan negara menyebabkan defisit fiskal meningkat. Kerajaan terpaksa membuat pinjaman daripada Bank Dunia. Hasil kerajaan merosot sehingga tidak dapat menampung perbelanjaan pengurusan. Akaun semasa kerajaan Persekutuan mencatat defisit sebanyak RM550 juta 1986 meningkat kepada 2 bilion pada 1987. Sekian, terima kasih.